Ah. Testing. Okay. Aku ada pesan ni. Kalau guna mic kan ni pula. Testing. Dengar. Dekat sana boleh mute. Oi. Dekat sana boleh mute supaya apa? Kan dia tak dengar double dekat sana. Sini dia dengar, sana dia dengar. So ni nama kelas hybrid. Tak ada, dekat sana tu kau punya YouTube tu mute kan? So kita ada dua paparan. Okey, cikgu dah nampak dah paparan kat belakang sana. Settle Okey, alhamdulillah. Okey, jadi tak ada masalah tentang ni. Jangan risaulah, kita unlisted. Siapa ada kamera nak masuk dalam ni jadi kamera untuk kamu? Bayangkan Okey. Kita sambung kepada Pakatan Ketenteraan. Permusuhan antara kuasa Eropah. Ni kalau kamu nak cerita tentang Pakatan Ketenteraan, permusuhan antara kuasa Eropah, dan ini akan membentuk satu kuasa tengah dan pakatan bertiga. Kamu boleh ambil mana senang, pakatan bertiga. Dan ini kamu boleh, cikgu kat sini cikgu tak boleh conteng-conteng Ini telah menyebabkan ketidakstabilan politik tidak stabil di Eropah. Kan? P tentera, P pakatan, P politik. Pakatan ni semua bersaing dan hasilkan senjata. Sebab tu mereka boleh berperang. Tu dia. Dan ini kalau keluar esei kalau macam kita punya percubaan hari tu memang keluar esei nombor 5 dan ramai yang dapat 19-20. Sebab ini adalah fakta yang siapa minat perang-perang ni best lah soalan ni. Dan banyak negeri yang target soalan ni Dan seterusnya, okey tak? Lagging ke? Tak ada? Sekejap. Kejap. Saya tengok ni Ya? Sekejap sebab saya share apa benda ni. Sekejap. Rosman, nampak lagi tak paparan kecil kat bawah tu? Ada kecil mana Dah, saya dah tutup dah kat sini. Agak situ tutuplah apa-apa. Bukakan layout paling besar sekali. Dah. Mungkin dia lagi tu. Dia lagi sebab saya dah off. Okey. Tak apa, dia janji koordinat sekali Okey. Kalau siapa yang berminat untuk krisis rantau Balkan,
krisis rantau Balkan berlaku. Okey, saya lagi sekali saya cuba cara satu lagi ya. Okay. Sebab saya share screen untuk semua. Apa benda ni? Settle tak? Okey, dah. Kalau kita pergi kepada krisis rantau Balkan, krisis rantau Balkan, dia lambat sikit dalam beberapa saat. Kita dah ke depan dah. Okey, krisis rantau Balkan berlaku akibat permusuhan Austria-Hungary dengan Serbia. Kemudian, itu cerita dia lah. Tuduh-menuduh berlaku dan adanya rakyat Serb yang telah dihasut. Dan seorang pemuda Serbia telah membunuh pemerintah Austria-Hungary. Iaitu ataupun kamu ambil pembunuhan putera mahkota Ferdinand. Ferdinand. Salah eja kat sini tak apa tapi kalau kita faham, maksudnya kamu dapatlah ataupun kamu tak ingat nama putera mahkota Austria. Dah. Okey, yang ni kalau boleh tak payahlah kamu nak salin ke apa sebab ini revision. Nanti saya akan share dia punya ni dalam bentuk PDF. Kamu boleh scroll lah dekat kita punya ni sejarah. Apa? Apa tu? Tak dapat? Buka. Link yang sama. Tak dapat? Line lah, line. Oh, okey, faham. Masya Allah, aku tak naikkan skrin. Sorry. Asyik baik bilik sebelah-sebelah Kalau tidak cakap seseorang. Okey, dah settle. Okey, settle. Tu dia. Kawan kamu tengok live, real live. Okey. Kan? Okey. Seterusnya. Seterusnya. Okey, kita pergi kepada jelaskan kekalahan Jerman dan sekutunya dalam perang. Jelaskan kekalahan Jerman dan semua sekutu-kutunya dalam perang. Cerita kesan Kata kuncinya adalah kesan. Apa kesan kekalahan Jerman? Satu, paling senang sebab raja ni dah mati kan. Sistem pemerintahan beraja di Jerman telah tamat. Sistem pemerintahan telah tamat. Sistem pemerintahan beraja, dah tak ada beraja. Bila tak ada raja, namanya Kerajaan Republik Jerman telah ditubuhkan. Sampai sekarang Jerman tak ada raja. So kau ingat dua benda tu. Kalau lah soalan ni soalan pilihan, kalau rasa tak boleh ambil, jangan ambil. Kalau kau tengok C, hebat dia menarik, ambil. Sebab C, kita nak yang C untuk pelajar yang tak boleh fakta, ambil. Setakat mana fakta kamu boleh. Kemudian C tu penting. Okay, sistem pemerintahan beraja di Jerman tamat. Okay, kedua, Kerajaan Republik Jerman. Siapa Kerajaan Republik? Kerajaan Republik bersebelahan kita adalah Singapura. Kita demokrasi, mereka republik. Apa maksud republik? Tiada raja. Okey Kemudian Jerman terbentuknya kerajaan komunis. Tu yang semua kita belajar pasal komunisme tu kan. Terbentuknya kerajaan komunis. Inilah kesan selepas perang. Kemudian ni kalau kamu rajin tengok cerita sekarang ni ada apa?
Turki Uthmaniyah. Empayar Turki Uthmaniyah tamat. Tamat. Kalau Sultan digulingkan tu kau tak ingat tak apa. Tamatnya empayar ataupun khalifah terakhir empayar Turki Uthmaniyah. Kemudian, itu sebab saya kata kalau kau pegang perkataan republik, Turki juga bergelar negara republik. Nampak? Kau pegang republik, settle. Dapat Jerman, dapat Turki. Dapat pemerintahan beraja tamat. Dah 3 markah. Nampak tak? Okey, nanti balik revise lah. Okey, kemudian kalau kamu nak cerita, kalau kamu dapat nama tu, ni nama ni sepatutnya nama tu kau ingat Kamal Atatürk. Kamal Atatürk inilah mengetuai Republik Turki. Sampai sekarang kubur dia bau bangkai mayat tidak diterima oleh tanah sebab mengamalkan Islam liberal. Siapa yang pergi Turki dapat tengok dia tak boleh, tanah tak terima dia. Sampai kena hempap dengan bertantan, berkilo-kilo, bertantan ni berlori-lori lah, mamar mayat tanah tak terima bumi tu laknat dilaknat Allah. Okey, tak apa, tu cerita lain. Okey, C. Pergi kepada C. Kita mesti pegang pada C. Perang Dunia Pertama memberikan iktibar. Iktibar itu pengajaran kepada kita tentang pentingnya perdamaian dan keamanan. Jadi kamu kena beri ulasan 4 markah. Tak kira lah 4 markah ke, kalau esei 8 markah ke, benda ni sepatutnya jadi benda yang senang untuk kamu tulis. Okey, salinlah kata kunci tu. Tak maksud saya dalam exam lah. Perang Dunia Pertama telah memberikan iktibar kepada kita tentang pentingnya perdamaian dan keamanan dunia. Kamu huraikan kenapa keamanan penting, kenapa perdamaian penting. Ini kerana, gunalah penanda wacana. Ini kerana peperangan tidak perlu. Supaya tiada kemusnahan berlaku. Selain itu dapat mengurangkan kadar kematian. Cikgu tak baca tau jawapan tu. Cikgu main cakap je ni. Ikut. Kalau perang apa berlaku? Kan? Tiada kemusnahan berlaku. Tengok pada pesta. Pesta ada E. Ekonomi negara kita akan terus maju jika tidak melibatkan peperangan. Itu sebab pesta tu dah kena ada yang kepala tu. Okey? Maka semua rakyat akan hidup dalam keadaan selamat. Nampak? 4 markah dah kacang je kau dapat. Kalau dapat, tambah lagi lah. Okey. Keamanan dunia sangat penting. Kau cakap lah. Sebab dia kata, kenapa penting? Kan? Kau cakap lagi. Keamanan dunia sangat penting kerana ia dapat mengelakkan kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa, maka negara kita akan kekal merdeka serta berdaulat tanpa campur tangan kuasa asing. Dah 8 dah. Macam belon macam belon lah. Macam kuih-kuih lemon. Banyak markah. Okey, satu perkara yang penting, atas sekali poin yang pertama. Kita perlulah menyelesaikan segala masalah. Jangan melibatkan peperangan. Kerana gunalah selesaikan masalah dengan cara mesyuarat ataupun perundingan. Boleh tulis tak? Kalau tak dapat, dapatkan 9. Okey? Maksudnya saya nak maksimum juga. Sebab apa? Kita bergantung pada soalan hebat. Boleh tak? So pesta tu memang kamu dah kena ada dalam kepala kamu. Kaitkan semua perkataan yang ada. Ataupun kamu kata apa? P. Politik negara kita akan stabil. Oleh itu, negara kita kekal merdeka. Senang sangatlah kalau guna pesta. Okey. Ni dia.
Ni fakta-fakta dia lah. Fakta. Kalau kamu nak ambil satu lagi poin tentang pertahanan negara. Pengajarannya, bagi mengelakkan peperangan, kita perlulah meningkatkan pertahanan negara kita dengan menyediakan alatan-alatan peperangan yang berteknologi tinggi. Mana dapat perkataan T? Pesta T, teknologi. Settle Okey, ini bagi dan kita juga kenapa kita inginkan keamanan? Kerana kita menghormati negara-negara lain yang juga berdaulat. Okey. Seterusnya, ni cikgu takut cerita tentang Jepun bab 3. Bab ada 11 soalan, cerita perang juga kan? Melampau lah kalau kali ni tema ada main perang aja soalan kau ni kan. Kita nak tengok sangat ni soalan. Tak apalah, kita sekali jalan dan habis 1 jam ni lah. Tapi nasib baik kita ada 1 jam lagi. Okey, bagaimanakah Jepun melakukan serangan terhadap negara kita? 6 markah ni soalan esei Bagaimanakah tu kau kena faham soalan. Dia nak cara Jepun melakukan serangan terhadap negara kita. Tak apa, tengok dulu soalan. Terangkan dasar. Kalau ditanya soalan Jepun, dia akan cerita tentang dasar pentadbiran. Kalau dia kata terangkan dasar sahaja, dia ada 3 pecahan dasar. Dasar pesta, politik, ekonomi dan sosial. Nampak? Sebab saya kata pesta tu pegang tu. Semua kita dia boleh masuk. Dasar P, politik tu pentadbiran. Dasar E, ekonomi. Dasar S, sosial. Jadi kalau soalan ini dia nak dasar pentadbiran sahaja, maka kau tak boleh sebut cerita tentang ekonomi dan sosial. Faham tak? Faham tak kehendak soalan? Maksudnya dia nak lagi detail. Dia nak cerita pentadbiran saja. Kalau kau menggambar cerita ekonomi, 1 markah pun kau tak akan dapat. Sebab soalan ni dia detail. Okey, ini kalau dia bagi propaganda. Poster. Dia bagi poster, dia suruh jelaskan kenapa Jepun mengeluarkan poster di atas. Kenapa rakyat tempatan tertarik dengan propaganda tersebut? Kenapa? Okey, yang tu maksudnya ni soalan esei. Kita pergi kepada sebenarnya jawapan dia tak tempat lain ni. Sekejap. Cikgu ni sebab slide ni banyak kalau kau tengok kat bawah ni jadi kita stop sharing, kita ambil present, share screen. Sekejap Okey, cerita dia kat sini. Okey. So macam cikgu cakap tadi, soalannya berbagai bentuk. Saya tengah jalan-jalan, dia lagging dalam 1-2 berapa saat lah. Nanti dia akan tally. Okey, pendudukan Jepun di negara kita. Nampak tak bentuk soalan dia berbeza-beza? Okey, soalan, mengapakah Jepun menjajah tanah Melayu? Ni pun soalan esei lah. Kalau soalan esei, dia akan keluar kat mana? Dia akan keluar nombor 5. Sebab ini adalah bab awal tingkatan 4. Okey, mengapa Jepun menjajah tanah Melayu? Kita jalan sekejap. Kamu tengok atas tu soalan yang sama dan jawapannya sama. Soalan 1, apakah tujuan kedatangan Jepun ke negara kita? Mengapa Jepun menjajah tanah Melayu? Mengapa dia nak tujuan? Nampak tak dia tukar soalan ni? Tapi jawapan sama. Mengapa tanah Melayu, Sarawak dan Sabah menjadi sasaran tentera? Apa faktor-faktor? Faktor juga tujuan. Sama ni. Mengapa negara kita, sama macam cikgu ambil tadi,
menjadi sasaran Jepun. Nyatakan 2 sebab Jepun menyerang tanah Melayu. Dengan kata lain, semua nak jawapan yang sama. Dia tukar soalan. Apa yang tak keluar? Sekejap. Aku rasa tak naik pentas. Ambil kau. Tu dia. Cikgu kalau kat rumah ada 2 skrin. Saya nampak kiri kanan. Sekarang ni saya tak nampak. Okey. Dah. Tu, tunggu. Dia lagi. Sana dia lagi. Nampak? Tu sebab kadang-kadang kita syok sendiri cakap muka dekat live orang tak nampak apa. Masya Allah. Itulah cikgu ingatkan. Kamu tengok dekat atas soalan 1, 2, 3, 4, 5 tu. Soalan yang sama sebenarnya. Kalau dia kata bagaimanakah, tu cara. Kalau dia tanya tujuan, faktor, sama semua tu. Okey, jawapannya sama kat bawah. 1, ambil pesta. Kau boleh conteng cikgu ni tak boleh nak conteng sini. Cikgu dah terkeluar daripada apa benda entah dah tak boleh conteng. Okey. Sebab apa mereka nak jajah tanah Melayu? Sebab keperluan ekonomi. Sama tak cerita macam Jerman tadi? Nakkan bahan mentah. Apa contoh bahan mentah? Bahan mentah ingat satu cukup, biji timah. Kemudian sama tak macam revolusi perindustrian Jerman tadi? Sebab Jepun ini salah satu penjajah juga. Dia nak keperluan perindustrian. Yang ni kalau kamu sebut, keperluan petroleum di Sarawak. Okey, dapat satu lagi markah. Sebab dekat kawasan kita je yang ada petroleum di kawasan Asia. Yelah termasuk Indonesia nanti kan. Okey. Kenapa? Apa tujuan kedatangan Jepun? Sayang, kalau soalan ini soalan struktur, 2 cukup. 2 ke 3, ambil point 2 ke 3. Jepun datang kerana mencari biji timah. Jepun ingin memonopoli ekonomi negara kita. Okey, bagi keperluan perindustrian. Contohnya petroleum di Sarawak. Melampau-lampau dah markah kat situ. Kalau esei nak 4. Soalan fakta A dia akan jadi 4 ke 6 markah. Okey, kamu mesti belajar geografi, kamu ingat satu perkataan yang power, strategik. Kedudukan strategik negara kita di Selat Melaka menjadikan Jepun dapat satu kepentingan strategik ketenteraan. Mana perkataan ketenteraan? Kaitkan dengan perang. Yang perang tu bukan rakyat, yang perang tu tentera. Okey point strategik dapat 1 point, kedudukan tanah Melayu strategik di kawasan Asia. Satu lagi, kedudukan kenapa Jepun nak dapatkan negara kita, dia dapat tubuhkan satu kawasan strategik ketenteraan dan boleh kawal Singapura, Indonesia, Sabah, Sarawak. Tu yang jiran kita ni semua dapat dikawal. Faham? That's why kawasan kita ni sangat strategik kalau Jepun dapat. Dan ini akan dapat membuka laluan telaga petroleum di Indonesia. So dia dah nampak tu laluan dia nak ke Indonesia, bawah, kiri, kanan semua ada. Faham? Okey. Nanti kamu rujuk semula, kalau kamu berminat rujuk semula. Okey. Ni cerita tentang pentadbiran Jepun tadi. Saya ini soalan tadi yang cikgu kenalkan tentang dasar pentadbiran Jepun. Kalau pemerintahan tentera Jepun
Dasar pentadbiran tentera Jepun adalah dasar pemerintahan tentera. Dekat mana? Tanah Melayu. Sebab tentera yang memerintah. Pemerintahan tentera di Tanah Melayu. Dan Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera menjadi satu tempat pertahanan khas. Kawasan kita ni jadi satu tempat strategik bagi ketenteraan. Kamu boleh guna ayat begitu Tetapi Tanah Melayu dan Indonesia, kita sebut Sumatera ditadbir secara berasingan. Sebab apa? Sebab perbezaan P politik dan E ekonomi. Okay, maksudnya di Tanah Melayu orang lain yang takbir, di Indonesia orang lain yang takbir. Dia tak guna pentadbiran yang sama lah, dipecahkan. Kemudian Singapura juga diasingkan. Singapura diasingkan, iaitu digelar apa? Digelar Nasionanto. Kalau kamu tak ingat tak apa. Kamu kata pentadbiran Singapura diasingkan. Dan juga yang lain-lain tu sebutlah dasar pentadbiran tentera Jepun di Kelantan. Sebut salah satu. Dasar pentadbiran Jepun di Tanah Melayu, contohnya di Kelantan, Terengganu, Johor, Perak, mana-mana lah satu je. Takkan nak tulis semua kan? Itu namanya dasar pentadbiran. Okey, itu poin yang kamu boleh ambil. Zoom. Okey. Kalau kamu nak katakan cerita, kalau kamu kata Perlis tadi kamu boleh katakan kalau Perlis dia dekat dengan pemerintahan di Thailand. So, ibu pejabat pemerintahannya adalah di Thailand. Okey, dasar pentadbiran seterusnya adalah Jepun mengiktiraf Raja-Raja Melayu. Dia tak seperti British Jepun ini sangat menghormati Raja-Raja Melayu serta mengiktiraf Raja sebagai ketua agama dan adat resam. Okey, tapi Sultan ini adalah di bawah pengawasan Gubernur Jepun. Di bawah pengawasan Gubernur Jepun. Kalau ada penduduk tempatan yang berpendidikan, maksudnya ada ilmu, mereka akan diberi pangkat dan jawatan yang tinggi. Macam anak raja mungkin jadi kerani lah. Contoh itulah jawatan tinggi. Kerani kemudian ada institusi latihan pemimpin-pemimpin muda. Pemimpin muda ni kamulah. Dia latih kamu untuk menanam semangat cintakan negara Jepun. Okey. Okey. Jadi kamu semua akan memperjuangkan politik Jepun. Okey, itu adalah dasar pentadbiran. Kalau soalan ni dia tanya untuk semua dasar. Jadi kalau dia tanya untuk semua dasar, kamu boleh cerita sikit tentang ekonomi. Maksud saya kalau tadi soalan dia nak dasar pentadbiran saja. Jadi kamu cerita pasal raja, kamu cerita pasal Sumatera, Tanah Melayu, pentadbiran negeri-negeri itu, Singapura, faham tak? Kalau cerita pasal ekonomi, kamu ceritalah melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Kenapa? Ni macam masa kita, kan kita dalam perintah kawalan. Macam itulah kita di kawasan Tanah Melayu ni macam disekat lah. Disekat. Ada sistem ekonomi kawalan. Jadi Jepun ni telah mengeluarkan rancangan 5 tahun. Okey, pengeluaran 5 tahun. Sebab apa? Barang-barang makanan dicatu. Jadi masa ni dasar ekonomi Jepun ni, mata wang dia gunakan pokok pisang, wang pokok pisang. Kenapa nama dia wang pokok pisang?
Sebab dekat dia punya gambar gajah kita ni, kalau kau tengok sekarang gambar yang Pertuan Agong tu, kamu jadikan gambar pokok pisang. Itu sebab nama dia wang pokok pisang ataupun mata wang Jepun, salah satu jadi itulah dia Jepun. Ini dalam dasar ekonomi, sebenarnya banyak lagi ni. Itu yang antara yang utama Okey. Kalau cerita tentang dasar sosial lagi banyak. Dasar sosial, sebab kamu jangan salin kamu ambil yang senang kamu ingat. Apa maksud dasar sosial dalam kehidupan life pada masa itu? Dia tutup semua sekolah Cina dan sekolah Inggeris. Semua sekolah Cina dan sekolah Inggeris ditutup. Bangunan sekolah digunakan sebagai kawasan pentadbiran tentera Jepun. Okey? Dan mereka memperkenalkan sistem persekolahan Jepun. Ni siapa ingat pasal sekolah memang best lah. Banyak ni. Sistem persekolahan Jepun. Tu yang semua berdiri menghadap matahari tu kan. Tetapi kenapa dia buat sistem persekolahan Jepun? Sebab dia nak hapuskan pengaruh barat yang sampai sebelum Jepun sampai. Pengaruh barat. Dan dia nak kita tanam kesetiaan kepada Jepun. Sebab tu dekat sekolah dulu semua beratur menghadap tempat matahari terbit dan menyanyikan lagu Jepun. Tetapi dalam aspek sosial dan agama, Jepun ini menghormati agama Islam. Kenapa? Dengan cara mereka tidak campur tangan dalam adat resam penduduk. Kita masih boleh pergi surau, kita masih boleh mengaji, mereka tak ganggu. Dan kelas pengajian Al-Quran diteruskan. Dia bagi sebab dia menghormati agama. Dan mereka sendiri agamanya menyembah matahari kan. Okey. Kemudian kawalan bekalan makanan akibat dan adanya catuan makanan sebab kekurangan bekalan makanan. Sebab mana di bawah pentadbiran Jepun semua ekonomi disekat oleh Eropah. Itu sebab dia cari tanah jajahan lain lah. Dan yang lain tu kalau kamu nak ambil yang senang je. Kalau koordinan kawalan barangan penting tu maunya kau nak ingat kan. Ambil yang senang je. Kau nampak tak? Dia nak 8 markah ataupun 6 markah. Jawapan menimbun-nimbun sampai F37. 37 jawapan. Kau nak 6 aja. Tu maksudnya kalau keluar soalan ni memang menimbun-nimbun sebenarnya kamu boleh tulis. Okey. Macam cikgu sebut tadi, catuan makanan dikuatkuasakan. Catuan makanan. Kita dicatu. Contoh, kenapa dicatu? Macam sekarang. Sekarang beras tak dicatu tapi minyak mungkin kan, beras, garam, gula. Ni keperluan asas dicatu. Dan Jepun galakkan kita menanam makanan sendiri. Tu sebablah ramai orang Melayu yang menanam sayur-sayur, makan pisang, makan ubi, makan kedek, semua tu. Dan ini satu lagi kamu boleh ingat poin yang sangat penting. Layanan baik kepada orang Melayu. Kenapa? Sebab mereka perlukan sokongan orang-orang Melayu dan raja-raja Melayu. Kemudian layanan baik juga diberi kepada kaum India. Aku depan mata kaum India. Kalau kau tak ingat juga tak tahu kan. Sebab apa? Jepun juga ada keinginan untuk menumbuhkan tentera kebangsaan di India. Jepun nak bantu sebab dia nak menjajah India. Kenapa? Sebab India juga adalah tanah jajahan British. Faham? Okey. Dan ini bagi rakan-rakan kita yang berbangsa Cina. Dia boleh ambil poin ni. Dalam dasar sosial, layanan kejam kepada orang Cina kerana mereka berdendam dengan orang Cina atas kekalahan perang Cina-Jepun. Dia perang dulu, jadi dia kalah. Jadi dia sangat berdendamlah dengan orang Cina. Malah orang Cina perlu membayar
hukuman ataupun denda sebagai pampasan. Sebab orang Cina menentang Jepun dulu. Ni poin yang paling besar lah. Tetapi walaupun orang Melayu diberi layanan yang baik, kesengsaraan dan kekejaman berlaku. Kematian berlaku. So itu last sekali lah. Itu last sekali. Banyak cerita tentang Jepun. Jadi kalau sebenarnya, kalau pada fikiran lembaga soalan, dia akan bagi soalan yang banyak sangat poin untuk esei. Jadi kan kau nak 6 aja daripada ni, 8 pun boleh sebab banyak sangat poin. Jadi kalau dia buka kepada pentadbiran saja, mungkin dia akan gapkan markah tu tak sebanyak 8 lah. Faham Saya rasa kamu boleh ingat. Dia cerita pasal agama, dia cerita pasal politik, dia cerita pasal pendidikan, dia cerita pasal raja-raja, dia cerita kau kaitkan semua tu. Jadi markah kau memang penuh lah fakta kau tu. Okey. Okey. Sekarang ni soalan-soalan daripada negeri-negeri ni. Dia tanya apakah itibar? Itibar daripada pendudukan Jepun negara kita. Apakah pengajaran? Ni Pulau Pinang. Kemudian Kedah. Perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun memberi itibar kepada kita mengekalkan kedaulatan negara kita daripada ancaman luar. Semua ni adalah soalan pengajaran. Apa pengajaran yang perlu kita ambil? Pengajaran daripada peristiwa kedatangan Jepun ke tanah Melayu. Yang paling senang kau ambil ni. Sebagai rakyat, pengajaran kita perlulah sanggup berkorban demi negara. Itu paling penting lah. Kerana apa? Ni cerita masuk kepada nasionalisme lah. Sanggup mempertahankan kemerdekaan negara. Perlu mempertahankan kemerdekaan negara. Masuk pada pesta. P. Perpaduan amat penting. Itu itibar yang perlu diambil bagi mengekalkan kedaulatan negara kita. Okey, kalau nak 4, sangat mudah lah. Kan? P. Kita perlu memastikan kepimpinan kita berwibawa. Memastikan politik negara kita sentiasa stabil bagi mengelakkan huru-hara dan dijajah semula. Ini kalau soalan ni keluar memang telinga kau masa jawab peksa tu kan, kau akan macam tengyang-nyang, saya cakap tengyang-nyang, saya cakap. Maksud sampai dah tu. Sebab pelajar sebelum ni pernah cakap dengan cikgu. Cikgu, saya rasa kan macam masa exam tu, saya dengar macam suara cikgu buat cakap jawapan kat telinga saya. Saya kata bagus tak? Bagus ni saya boleh tulis. Saya kata tuan tu saya dah sampai. Bunyian saya dah sampai Tak ada. Dia sebenarnya kalau kita recall. Satu lagi kalau yang bagi yang Muslim, kau ni dah belajar dah banyak benda yang kau dah belajar, tapi kau tak tahu bila dia nak datang. Dia tak sampai tau. Kau pegang tangan kau ni, kau selawat, kau pegang belakang leher kau ni, kau selawat supaya sampailah hidayah tu, sampailah kat kamu. Kamu ingat, tapi kamu masa tu kamu lupa. Kau tahu benda tu tapi masa tu kamu lupa. Selawatlah. Tapi yang paling penting F1 tu, kita sentiasa perlu berwaspada dengan kuasa asing. Okey? Pemimpin kita perlulah pemimpin yang berwibawa. Jawapan yang kita bincang yang pertama tadi, hubungan antara pemimpin dan rakyat perlu dikekalkan. Kerjasama antara negara kita dan negara jiran perlu diperkukuhkan. Kan? Kalau kita kena serang, ada lah orang lain tolong. Faham tak? Macam tu, Turkiye tu, dia bukan kena serang. Dia kena apa? Dia kena gempa bumi. Berapa ramai negara yang pergi bantu, termasuk Korea dan artis-artis Korea. Hello, jangan bagi contoh macam tu Okey. Kau cerita cukup, yang artis Korea tu tak payah. Okey.
kita perlulah bijak merancang strategi supaya negara kita menjadi lebih maju. Kamu boleh buat ayat sendiri sebab apa yang saya sebut banyak dari ni. Mana-mana yang munasabah. Okey. Yang paling penting tu F semula. Kita rakyat perlulah saling menjaga keharmonian dan saling mempertahankan negara kita. Demi keselamatan serta keamanan negara kita. Wah, siap masuk kesimpulan lagi Okey, selesai. Ni cerita target soalan. Apa? Saya bagi je. Saya rasa kau dah biasa tengok soalan ni. Kejap lagi saya tukar slide. Ni target soalan. Banyak negeri yang target cerita tentang ni adalah bab 4. Bab 4 Bila bab 4 sama ada dia keluar esei ataupun struktur nombor 2. Struktur nombor 2 sebab dia tingkatan 2. Tingkatan 4. Ni cerita glamour ni Saya rasa saya dah share dengan kamu. Ini adalah soalan PAT tingkatan 4. Maksudnya kalau kamu tak keluar soalan ini, kita orang akan train mereka jawab soalan ni sejak daripada awal tahun. Kalau kau perasan lah, kita daripada awal tahun dah train kau dah ni kan? Cuma ialah masa lah kan. Okey, 5A. Charles Villiers Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Penyerahan mendapat tentangan hebat. Siapa je yang nak kena jajah, betul tak? Mestilah orang tak suka. Kau datang tiba-tiba kau nak menjajah. Okey? Siapa Charles Villiers Brooke? Charles Villiers Brooke ni dah kena tahu dia adalah pewaris James Brooke. Senang nak ingat, Brooke. James Brooke. Tak, saya bukan nak ni, saya nak kau ingat perkataan tu. Okey? Soalan dia tak akan lari lah, dia akan tanya faktor. Okey? Faktor penyerahan Sarawak kepada British. Kenapa tiba-tiba Sarawak diserahkan pada British? Kenapa Raja Sarawak ni serahkan Sarawak kepada British? 6 markah. Ada banyak faktor dia. Satu faktor, ingat lelaki. Faktor keturunan. Tiada anak lelaki. Tu dia. Ingat lelaki. Lelaki tak boleh beranak. Tak adalah anak lelaki. Faham? Okey. Tapi itu 2 poin Faktor pewarisan. Faktor pewarisan, waktu kau sebut keturunan, samalah. Faktor kerana tiada anak lelaki. Tu dah 2 poin kat situ. Tak apa, kejap lagi cikgu tunjukkan slide dia. Yang ni kau tengok soalan. Tu. Mengapakah penduduk tempatan menentang penyerahan Sarawak kepada British? Kenapa pula orang Sarawak menentang? Ni lebih kurang macam Union juga. Kemudian nanti kadang-kadang soalan dia tanya, bagaimanakah cara penentangan rakyat Sarawak? Tu dia kalau diubah soalan. Jadi kita kena go through semua. Okey? Diubah soalan. Kemudian bahagian C nanti adalah soalan kebat yang memang kau boleh score lah. Okey, saya akan tukar slide. Ini adalah slide terakhir untuk satu lagi. Sekejap mana cerita saya. Okey. Okey, cikgu dah tukar slide. Ini adalah contoh soalan tadi. Kalau kamu baca soalan, pastikan kamu highlightkan perkataan-perkataan yang kau rasa kau boleh guna untuk buat ayat.
Faham? Kepala ayat, kata kunci, kesedaran. Cikgu dah highlight. Kenapa cikgu highlight Sebab ini adalah slide saya target tahun lepas. Bila tahun lepas tak keluar, akan punya lah. Faham tak? Jadi cikgu slide daripada hari tu memang menimbun lah. Cikgu memang simpan je. Bila tak keluar, tahun depan lagi lah. Macam tu lah. Dia akan keluar punya. Okay, peristiwa memberi kesedaran, kebangkitan semangat nasionalisme dalam kalangan penduduk tempatan. Tadi soalan, sebab penduduk tempatan menentang. So dia nak 3 markah. Apa sebab penentangan? Kemudian bagaimanakah cara masyarakat Sarawak menentang? Dia tukar soalan. Itu samalah. Bagaimana cara mereka mempertahankan kedaulatan Sarawak? Okey, kemudian apa iktibar? Ini paling senang lah. Apa iktibar yang boleh diperoleh daripada penentangan? Sama seperti jawapan yang saya sebut tadi. Perlu ada kerjasama, politik kena stabil, semua tu lah. Pesta. Nampak gaya skrip bahagian C tu banyak boleh digunakan untuk banyak soalan sebenarnya. Okay, kita tengok contoh. Yang ni saya dah pergi kepada soalan 1 dan soalan 2 tu kau carilah Cikgu nak pergi sekarang ni lebih kepada soalan K-Bat. Soalan K-Bat iktibar yang boleh diperolehi daripada penentangan rakyat Sarawak. Pemimpin perlulah berani menentang penjajah ataupun rakyat perlu berani menentang penjajahan. Okey? Kita perlulah menghargai pengorbanan tokoh-tokoh yang berjuang demi kemerdekaan. Okay. Rakyat, apa? Pengajaran, kita perlulah menghargai keamanan serta kemerdekaan yang dikecapi. P. Perpaduan. Perpaduan perlu diperkukuhkan dalam kalangan rakyat. Maka negara kita akan menjadi aman. Okey? Pemimpin perlulah atau pemimpin rakyat perlulah bersedia untuk mempertahankan negara, sanggup berkorban demi negara. Sama je cerita saya seorang. Tu, perancangan strategik perlu diutamakan. Okey, politik negara perlu stabil, ekonomi negara perlu maju. Banyak sangatlah. Politik combine dia stabil. Kalau negara huru-hara, politik tidak stabil. Faham? Ekonomi maju, kau terbalikkan dia. Kalau ayat dia dia minta kamu negatif terbalik. Ekonomi maju jadi ekonomi mundur. Faham tak? Macam tu je. Okey. Ni kita nak cerita tak pilihan raya? Rasa macam dah keluar. Pulang kan? Okey, cikgu ambil sambil lalu lah. Sebab cerita pilihan raya ni tak adalah susah sangat. Maksud saya, kalau ada gambar, sila rujuk gambar. Dia bawa peti mayat ke? Kalau cerita pilihan raya ada bawa peti mayat. Peti apa? Peti undi nama dia. Peti undi. Habis makcik-makcik ni buat apa? Berniaga. Dia bawa apa tu? Dia berkempen. Boleh tak buat ayat? Jangan sebut makcik-makcik. Rakyat turut sama berkempen. Okey, kempen. Bulat kan tapi bagi markah. Okey, atuk tu apa tu? Gambar tu. Atuk tu okey, sebenarnya saya tutup ni. Sebenarnya dia tengah masukkan undi dalam peti undi. Okey? Nampak tak? Senang tak dapat markah? Daripada gambar tu kamu perhatikan. Siapa yang bawa tu? Ada gambar baju polis dulu. Polis atau polis dulu. Okey. Gambar berikut menunjukkan proses pelaksanaan pilihan raya MPP 1955. Itu pilihan raya kita kebangsaan yang pertama. 55, 56, 57. Merdeka. Dah betul-betul ke arah kemerdekaan. Jadi
Dia tanya, jelaskan proses pilihan raya. Okey, proses kalau kau tengok daripada gambar, proses pilihan raya adalah peti undi dibawa ke pusat pengundian. Ini kalau berdasarkan gambar. Dan banyak lagi proses Okey. Ya, gambar ni sebenarnya dia bagi kamu idea. Stimulus. Proses tu apa? Proses tu adalah perjalanan pilihan raya daripada dia bermula sampai akhir. Okey? Daripada gambar ni dia menunjukkan antara proses yang terlibat. Boleh? Okey. Yang ni adalah proses pilihan raya, kempen pilihan raya. Ini adalah pengundian pada hari pengundian tersebut. So sebenarnya kamu dah ada 3 markah percuma di situ. Okey. Malam pengiraan undi dilakukan, kemudian pengumuman keputusan. Itu memang berlaku lah. Tahun lepas pun kita dah pilihan raya. Kat sini. Tahun lepas tu. Kau tahu ni? Aku dah tak ingat. Padahal betul kan? Hilang akal je. Okey, tapi ada banyak lagi lah. Ada proses penamaan calon, berkempen dalam masa 60 hari. Kak, 60 ke 45? 60 kan? Berkempen dalam masa 45 hari. 2 minggu. Tak, yang tu, masa zaman ni. 45 hari 60 tu dah terlebih pula. Okey, 45 hari. So ada banyak lagi. Siapa yang terlibat? Masa ni tak ada melibatkan SPR Okey. Ni adalah salah satu juga target soalan Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Siapa yang dinamakan Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu? Okey, kabinet pertama ni adalah siapa yang menang pilihan raya tadi. Siapa yang menang daripada berapa calon 52 kerusi tadi, mereka telah menjadi kabinet pertama. Bincangkan peranan kabinet pertama. Ada 6. Okey, bila kita menubuhkan kabinet pertama, perkara yang paling utama dibincangkan adalah cerita tentang duit. Kalau saya boleh conteng, saya conteng dolar S. Dolar S iaitu keuangan. Tu dia, macam kita punya Datuk Anwar Ibrahim dapat kerajaan yang baru ni, dia akan bincangkan keuangan. Kedua, atau poin pertama, pertahanan. Yang paling penting pada negara adalah pertahanan dan keuangan. Okey. Mbak, yang paling pertama, keuangan, pertahanan, S. Masukkan dalam pesta isu keselamatan negara. Kemudian P, pendidikan. Isu pendidikan, masalah dalam pendidikan. Apa yang penting? P, perubatan. Okey, perubatan, meningkatkan perubatan. Inilah yang dibincangkan oleh Tunku Abdul Rahman selaku Ketua Menteri. Ketua Menteri Kabinet pertama. Okey. Dan ini adalah ke arah mencapai kemerdekaan. Inilah dia. Okey, kalau 6 markah. 6 markah kamu boleh namakan Tunku Abdul Rahman sebagai Kabinet Ketua Menteri pertama. Dan urusan ini semua adalah untuk ke arah mencapai kemerdekaan. Okey, at least kalau kau tak ingat, kau cerita pasal duit lah. Kita habis pukul 11, kita ada 30 minit lagi. Ke kau nak sambung sampai pukul 3? Apa? Lebihkan sikit je lah lebihkan sikit. Sebab nanti malam Rabu 8 malam kita dah janji nak masuk kelas Yapim sama-sama. Okey, masuk kelas Yapim sama-sama, guru sejarah pun akan turut sama dalam kelas tersebut. Kamu boleh PM apa saja yang kau tak faham selepas kelas.
Jangan sibuk masa kelas tu, masa tu kau sibuk nak PM. Cikgu pun sama nak dengar ni. Kan? Sebab apa? Apa yang diterangkan tu secara kebetulan tahun lepas banyak yang masuk SPM. Jadi itu kira latih akhir sekali lah yang kau terima. Kemudian kau tidur 8 sampai 10 malam. Tidur, rehat. Sebab esok tu kamu nak berfikir dengan waras. Boleh? Itu dah bagi peringkat kebangsaan dah tu. Zaman saya nak SPM tak ada semua tu. Kelas macam ni tak ada lah. 2 minggu sebelum SPM kami dah tak study dah. Dia bagi study leave, study week nama dia. Kan? Kau ingat MRSF cikgu pulun macam ni? MRSF sekarang ni lah banyak kelas tambahan. Masa zaman saya tak ada lah. Semua cikgu balik awal je. Kan? Okey. Ni kalau yang lain-lain pula. Ini yang pelajar jarang dapat markah. Dia tak terfikir Okey. Kabinet pertama menggunakan model Westminster, West Barat. Kebetulan macam nama Prime Minister kan, senang kita ingat. Westminster. Itulah model pemerintahan yang digunakan oleh negara kita. Kabinet pertama ingin mengurangkan kuasa British. Tu. Target pertama kita nak orang tempatan yang boleh memerintah sebab kita ke arah kemerdekaan. Okey? Dan kita minta kuasa veto PTB. Ni kalau kamu ingat, siapa Pesuruhjaya yang tinggi sekali, peringkat tertinggi dipegang oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Pesuruhjaya Tinggi British. Dia nak kurangkan kuasa veto. Apa kuasa veto? Kuasa veto kata perang. Macam itulah kuasa veto. Dia jadi kuasa utama. Macam PBB kan? PBB. Kuasa veto dipegang oleh negara-negara yang besar. Okey. Aduh. Ada lagi setengah jam ni sebab macam banyak lagi kita nak bincang ni. Aduh. Tak apa. Kau dapat tak ni? Ini soalan kita bincang tahun lepas dan soalannya telah keluar exam. Okey, memang keluar lah maksud kedaulatan exactly keluar. Ciri negara berdaulat exactly keluar. Ini bukan soalan bocor. Kan? Kebetulan. Okey, saya just kongsi dengan kamu. Kau nampak tak peta ni? Kau nampak? Kamu tahu tak, jika kamu tulis berdasarkan gambar, itu juga adalah ciri-ciri. Ciri negara berdaulat mempunyai sempadan antarabangsa. Selain itu, ciri-cirinya tu sempadanlah. Mempunyai negara jiran seperti Singapura. Perkataan Singapura tu kau tulis markah. Nampak tak? Kau akan pandang dia betul. Kau kan tengok pun. Tapi sebenarnya itulah dia. Sebenarnya adalah stimulus untuk kamu keluarkan idea. Jadi bila dalam soalan kamu ada gambar, sila perhatikan supaya kamu boleh gunakan untuk menulis jawapan. Apa idea yang keluar daripada kamu Ada kata satu idea pun tak keluar cikgu. Tak apa, abaikan soalan tu, jalan terus. Okey. Ni yang Cikgu Fiza risau ni. Dan telah dikongsikan oleh tim Terengganu cabaran dalam pembentukan Malaysia. Cabaran dalam pembentukan Malaysia. Okey, kalau soalan ni keluar, mungkin lebih kurang soalan nombor 4 ataupun soalan nombor 3. Soalan nombor 3 sebab ini adalah tingkatan 5 bab 6. Okey, 2 cabaran dalaman yang dihadapi. Okey, dalam pesta kita, sebab dia tanya cabaran, betul tak?
Cabaran dalam pesta, kita ada cabaran perpaduan kaum. Cabaran perpaduan kaum. Cabaran dalam pesta. Cabaran mempelbagaikan ekonomi negara kita. Dia nak dua markah, settle dah. Nampak tak? Cabaran perpaduan kerana negara kita terdiri daripada berbilang kaum. Cabaran ekonomi. Cabaran sistem pendidikan. Kenapa masa zaman tahun lepas ramai salah jawab soalan ni? Kelas alfa, kelas beta semua tak boleh jawab soalan ni. Pelik betul masa tu. Sebenarnya kita dah terangkan, tak tahu boleh kan? Tu dia kata masa periksa tiba-tiba dia jangan angkat. Okey, tu cerita masa percubaan. Cabaran politik. Ini cerita cabaran selepas kita bergelar Malaysia. Gabungan antara Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura. So itulah cabaran dia. Dan kalau siapa boleh ingat, ni kenapa Singapura, kenapa Sabah, Sarawak menyertai Malaysia? Kerana ingin menyelesaikan cabaran atau masalah ancaman komunis. Boleh? Masa kita merdeka pun kita masih darurat dengan komunis. Okey. Pada pandangan anda, bagaimana cabaran yang kita sebut dekat atas tadi boleh diatasi? Sila guna pesta. Siapa nak cuba? 4 markah. Bagaimana semua cabaran tadi boleh diatasi? Kau tukarkan cabaran tu jadi positif. Kita perlu meningkatkan sistem pendidikan. Kita perlu meningkatkan ekonomi negara kita. Politik negara kita perlu stabil. Keselamatan negara kita perlu ditekankan. Selesai. Tak apa masalahnya. Itu dia. Kan? Nampak senang tak? Sebab kau selalu fikir susah. Sebab dia susah. Kau kena fikir senang. Kau pula idea tu datang curang ni. Apa-apa pesta. Okey. Bagaimana cabaran perlu diatasi? Boleh tak? Meningkatkan hubungan antara pemimpin dan rakyat. Guna balik soalan nombor 1 kita pakai tadi. Boleh tak? Meningkatkan kerjasama antara negara jiran. Macam mana dengar je? Kan? Faham tak ni? Balikkan semua lupa. Tak apa, saya harap apa yang saya hantar kat YouTube tu ada suara lah. Sebab budak kat dalam tu dia dengar suara saya juga. Sekali kat dalam YouTube tu bisu. Ada muka semua. Sebab sekarang saya tengah mute ni. Kalau saya buka, dia bergema-gema. Okey? Saya harap adalah tu dia lah. Ini jawapan yang kau takkan jumpa pelajar jawab. Tapi jawapan yang kita sebut tadi semua diterima. Sebab dia ada kat sini. Mana-mana yang munasabah atau berkaitan. Faham tak? Kalau jawapan dekat skema ni pun tak ada ke? Kan? Okey. Kalau cerita pasal pendidikan tadi, meningkatkan sistem pendidikan dalam negara kita. Ada pendidikan bangunan saja ke? Mesti ada guru. Melatih tenaga pakar ataupun guru-guru dalam melatih penduduk. Tu huraian yang paling penting untuk pendidikan tadi. Okey? Kalau kamu nak cerita pasal ancaman komunis, melaksanakan darurat di Sarawak. Tu settle. Tu masalah macam mana nak selesaikan masalah pada zaman tersebut. Memupuk semangat perpaduan dalam kalangan kaum. Okey, cikgu ada lagi 20 minit sebelum 11, tapi saya akan extra mungkin 15 minit lagi lah Kalau kamu perasan, akan ada soalan-soalan berbentuk petikan begini, betul? Jangan malas membaca. Sila baca arahan tersebut. Kalau boleh kau jangan baca dulu. Tiba-tiba baca. Lepas tu apa dia nak? Baca soalan dulu. Berikan ulasan mengapa kita perlu menjaga keharmonian kaum.
Kenapa kita perlu jaga keharmonian kaum? Kau baca petikan berikutan perpaduan kaum. Highlight kan, sebagai rakyat Malaysia kita perlulah bertanggungjawab. Jangan saling sana. Ambil kata kepala ayat. Kita perlu menjaga. Mengapakah tu dia nak sebab? Kita perlu menjaga keharmonian kaum di Malaysia kerana sebagai rakyat Malaysia kita perlu bertanggungjawab serta menanamkan semangat patriotik. Kau nampak tak apa saya buat? Saya menambah-nambah dalam ayat tersebut. Maksud dia sama. Faham? Markah tu dia dah bagi dah. Kamu ambil. Kenapa perlu menjaga keharmonian? Kerana menjadi kewajipan sebagai rakyat Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mempertahankan keamanan negara kita. Ini dengan menahan diri ataupun tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan masalah. Tukar, provokasi itu menimbulkan huru-hara dalam kalangan rakyat. Ini macam bahasa Melayu lah, rumusan. Kamu kena buat apa? Mencari isi tersurat. Faham? Sebab 80 pelajar gagal sejarah, 80 pelajar ini lulus bahasa Melayu. Malah ada yang dapat A. Tapi sejarah dia bagi 2, dapat 36. Untuk SPM 36 tu lulus. Tapi possibility siapa yang dapat A itu, gunakanlah possibility kamu untuk meningkatkan markah sejarah. Sebab kamu memang ada potensi di situ. Gunakan kelebihan kamu itu. Okey Lagi, kenapa kita perlu jaga keharmonian? Kerana kita perlu saling menghormati antara satu sama lain. Kerana kita terdiri daripada pelbagai bangsa. Kalau kamu nak masukkan pesta boleh. Tanggungjawab kita sebagai rakyat adalah bagi menjaga perpaduan negara. Mana cikgu ambil? Cikgu ambil daripada ni perkataan ke atas perpaduan. Itu tanggungjawab kita sebagai rakyat. Kenapa kita perlu jaga keharmonian negara? Bagi memastikan negara kita kekal merdeka dan tidak dijajah. Itu satu sama, benda sama. Okey. Sampai pada soalan yang saya risau juga. 1948, PTM 1948, sebab kebanyakan kamu tak berjaya menjawab soalan ini semasa percubaan. Saya harap kau tengok balik soalan percubaan kamu tu. Set pertama, set kedua, tengok balik. Kan? Okey, Jawatan Kuasa Kerja merangka Perjanjian Persekutuan 1948. Dengan kata lain, kalau 48 tak keluar, jangan keluar PTM 1957. Game over kita jangan game over, kita dah study kan. Okey, apakah cadangan jawatan kuasa tersebut? Ahli-ahli jawatan kuasa tu apa cadangan yang menjadikan ia Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, ini selepas Malayan Union Okey, dan apa cadangan? Ini selepas Malayan Union. Kemudian nanti ditambah balik semasa kita ke arah kemerdekaan. Dan banyak perkara yang sama lah dan ditambah balik. Nanti soalan mesti tanya, apakah ciri-ciri pentadbiran PTM 1948? Okey, kita tengok dan bawah sekali ni, ni soalan kau memang boleh goreng guna pesta. Apa manfaat yang diperoleh kejayaan pembentukan persekutuan tersebut? Kau boleh kata politik negara stabil, perpaduan dalam kalangan rakyat, kerjasama antara pemimpin, ekonomi meningkat, semua. Ni boleh guna pesta. Kau jangan risau, atas tu kau blur, bawah ni markah. Faham tak? Jangan kau blur je semua. Kan?
Sebab ini yang bantu kita kat sini tu. Okey, mari kita tengok. Ini adalah menjawab soalan apa cadangan. Apakah cadangan jawatan kuasa tersebut? Ini cerita selepas Malayan Union. Jadi, cadangan jawatan kuasa ini adalah menggabungkan, menyatukan semua negeri-negeri di tanah Melayu dan dua negeri selat. Apa negeri selat yang terlibat? Singapura dan Melaka. Okey. Menyatukan semua negeri Melayu dan negeri-negeri selat. Okey, ini cadangan. Nanti kamu tengok ada yang tak diterima dekat ciri-ciri nanti. Okey. Kedua, memulihkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Sebab masa Malayan Union, Raja-Raja Melayu tiada kuasa dalam perundangan. Cuma terlibat dalam agama Islam dan adat resam. Jadi apabila kita ke arah kemerdekaan, ini dia. Kita nak pulihkan kedudukan Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, tu yang paling penting, yang ketiga. Sekarang pun ada juga yang cuba mengeksploitasi tu, F3 tu, kerajaan sekarang ni. Kau dengarlah dalam berita, dalam TikTok kan. Okey. Yang ketiga, menjaga keistimewaan orang Melayu dan kepentingan kaum lain. Sila hafal tu. Menjaga kepentingan orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okey, 4. Masa ni kita nak tubuhkan Dewan Perundangan Negeri. Tu yang datangnya lepas tu, beberapa tahun lepas tu kita pilihan raya. Lama yang kat depan ni tu cikgu cakap, kalau kau tengok telefon, excited kau lebih kan. Cuba simpan, ambil telefon semua. Semua bengang je. Tak boleh berfikir. Kan? Tu dah jadi otak kamu yang kedua. Saya cakap je, saya tak tengok telefon saya ni hidup ke mati. Tak, sebab apa dia, kita punya data kan. Boleh ingat tak? Dewan Perundangan Negeri. Dewan Undangan Negeri yang kau sebut. Adun. Apa benda don tu? Kan? Kau pun tak tahu don tu apa? Dewan Undangan Negeri. Dewan Perundangan Negeri. Boleh? Okey. Dan yang kelima, kita cadangan mengemukakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Syarat kewarganegaraan yang ketat. Tengok IC kamu. IC kau masa exam ni dekat atas meja ni. Kalau IC tak ada, tak dibenarkan masuk ke Dewan Peperiksaan, perlu sahkan kamu adalah murid sekolah tersebut. Kau tengok IC kau sekarang, bawah kepala gambar kau tu ada perkataan warga negara. Jadi silalah bedek IC kau tu, supaya waktu kau exam kau tak hilang akal. Satu benda kat IC kau takkan tengok pun, betul tak? BM itu mendengar, mana sempat kau tengok IC kau. Kan? Kau tahulah tu memang IC kau. Tapi untuk sejarah, kamu pun boleh guna perkataan warga negara, kamu boleh gunakan perkataan Islam nanti dalam 1957, dan kamu boleh gunakan perkataan ni. Semua ni adalah bahasa Melayu. Kau faham tak ni? Ni stimulus tu dia. Ni kau panggil IC. IC tu apa? I am. Kan? I itu identity. Gunakanlah perkataan identity itu dalam sejarah. Identity negara kita. Menjaga image negara kita. Itu lagu daripada lagu sekolah kan. Disiplin. Yang kau nyanyi terjerit-jerit tu. Disiplin, harmoni, dijunjung sepenuh hati. Bila peksa, semua haram lupa. Bergerak, maju, membina negara makmur. Semua masa exam lupa dah. Tu semua tu
sejarah. Okey. Tu saya, yelah, saya beritahu lah. Mana tahu tiba-tiba kau hilang akal kan. Kau perhati balik. Lawa budak ni. Kan? Kan baru datang idea. Janganlah stres korang ni. Maksud peksa ke stres. Okey. Ini merupakan ciri-ciri persekutuan 1948. Nampak tak ciri pertama diterima, betul tak? Gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 negeri Selat. 2 negeri Selat tu adalah Pulau Pinang dan Melaka, tetapi Singapura kekal sebagai tanah jajahan British. British tak bagi Singapura masuk sebagai PTM. Jadi Singapura kekal sebagai tanah jajahan British. Okey, ni siapa boleh ingat perkataan ni? Sebab saya kena suruh kau ingat. Pesuruh Jaya Tinggi British. Pesuruh Jaya Tinggi British. Maksudnya PTM 1948 diketuai oleh PTB. Pesuruh Jaya Tinggi British. Kemudian, nampak tak? Bila kita pegang satu kerajaan, keuangan itu menjadi satu aspek penting. Bertanggungjawab dalam hal keuangan. Nampak tak? Kalau kau faham, dia saling berkait-kait ni. Saling berkait-kait. Okey. Ini sebelum kau percubaan hari tu saya dah guna ni. Siapa ingat? Zeta, Alpha. Saya suruh kau hafal. MPP, MMP. MPP, MMP. Ada hilang dah tu? Hilang dah. Kan? Majlis Mesyuarat Persekutuan. Majlis Perundangan Persekutuan. Kan? Baru lama percubaan, dah hilang dah semua. Okey, Majlis Mesyuarat Persekutuan mempunyai ahli rasmi dan ahli tidak rasmi. Itu ciri-ciri dia. Paling-paling pun mungkin dia nak 4 atau 6 lah. Ahli tidak rasmi dilantik oleh British, iaitu Pesuruh Jaya Tinggi British. Ahli Majlis Perundangan Kelang Besar terdiri daripada pelbagai kaum. Ini dia. Kita nak ke arah kemerdekaan ni. Ini adalah ciri-ciri. Kalau kamu nak buat formula, sebelum ni cikgu ada formula tau. MMP, MPP. P yang ujung tu adalah persekutuan. Majlis Mesyuarat, Majlis Perundangan. Yang ujung tu persekutuan. Boleh? Tu dia Jadi siapa yang boleh pergi fakta, pergi. Kalau tak boleh, janganlah kau kecil hati. Pergi dekat Kebat. Pergi dekat Kebat. Okey, ini adalah kesan. Kesan pelaksanaan PTM. Kesan kalau kamu faham ciri, kamu faham cadangan tadi, dia ambil semula dan tulis dalam kesan. Kesannya berjaya lah. Mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Nampak tak? Kesan PTM ini mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Pada masa ini, Majlis Raja-Raja ditubuhkan. Tu dia. Kemudian, Raja mempunyai kuasa dalam bidang perundangan. Cikgu ubah. Sama bidang perundangan. Raja dapat kuasa semula. Okey? Seterusnya, cerita pasal raja lagi. Mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi. Dimasukkan dalam perlembagaan negara. Raja menjadi lambang kedaulatan negara. Jadi, kalau kau baca sejarah, kau jangan baca macam ni. Melahirkan perasaan sayang dan bangga terhadap negara. Tidak memburukkan nama negara. Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan kaum Melayu. Membuka jalan, mampus selingkuh tidur. Kan? Dia kena dengan semangat. Kata kunci itu kau tekankan. Barulah datang. Kan? Okey.
lambang kedaulatan negara, di mana lambang ini melahirkan perasaan cinta kepada negara. Kemudian, ni kesannya rakyat tidak akan memburukkan nama baik negara atau rakyat akan meningkatkan imej negara. Ini merupakan identiti negara kita. Identiti itu kalau kau tak ingat perkataan lambang. Okey? Apa kesan? Dapat menjaga keistimewaan orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Barulah kemudian membuka jalan kepada jawatan kuasa antara kaum. Ya Allah, ini pun target juga ni. Jadi kalau misalnya kata cikgu tak sempatnya, kan saya akan tukarkan dalam bentuk PDF. Nanti kau buka melalui handphone kau lah. Tengoklah tadi. Kalau handphone tu kau rasa hilang, jangan lupa cikgu ada share. Tapi ini budak kat dalam kan tak nampak. Sebab kalau saya tukar sana sini kan dia tak nampak. Okey. Tak apa, tu cerita lain. Jangan lupa cikgu ada share yang dalam blog tu. Dekat bahagian bawah tu slide yang saya dah kongsikan. Tapi saya rasa saya akan compile. Kau nak saya compile lain-lain PDF ataupun kau nak sedikit banyak? Lain-lain sebab takut kau nampak banyak kan nanti tiba kau hilang akal. Banyak, ya Allah. Baca ni banyak. Jangan. Saya tak nak kau stres. Saya nak bagi idea je. Tapi saya minta maaf lah kalau saya buat kau stres. Kan? Kau jangan kau kena relax. Kau jangan stres, gelabah semua jangan. Kita nak berfikir dengan waras. Kena kontrol diri kita kena kontrol. Kan? Aku nak SPM ni. Ni soalan SPM ni. Mampus. Jangan. Kau tengok ni. Biasa soalan ni. Ni memang kena cuba jawab tu. Positif lah. Positif. Macam main game Okey. Kesannya berjaya meningkatkan tolak ansur antara pemimpin. Kesannya meningkatkan perpaduan antara kaum. Kesannya kita ke arah kemerdekaan. Hello, tu semua yang saya sebut tu diterima. Okey? Yang lain-lain itu adalah fakta yang kalau pelajar menghafal boleh. Kalau yang tak boleh menghafal, kesannya politik negara menjadi stabil. Kesannya ekonomi dapat dirasai oleh semua kaum. Okey? Masih boleh guna pesta. Okey, cerita pasal kewarganegaraan. Kesannya membuka kewarganegaraan yang mana orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal. Dan orang bukan Melayu, ini yang korang semua tak dapat jawab kan? Masa percubaan. Cuba ingat balik, memang kosong kan? Ada yang salah kan? Orang bukan Melayu boleh menjadi warga negara mengikut syarat tertentu. Apa syarat? Kalau dia tanya syarat pula kan? Syarat ibu bapa menjadi penduduk tetap tanah Melayu, meninggal tetap lebih 15 tahun di tanah Melayu. Itu syarat. Syarat tertentu dia. Okey. Jadi kesan seterusnya, banyaklah kesan. Bacalah nanti mengekalkan kedaulatan negara, negara kita kekal merdeka, negara kita tidak dijajah oleh kuasa asing. Kesan yang paling best. Ni budak ni. Kesannya pengukuhan PTM 1948 berjaya dijalankan. Ni soalan tanya tentang PTM 1948. Kesannya berjaya lah. Dapat dicapai. Kan? Betul tak? Maksudnya kalau kau ada idea tu akan mencurah-curah lah. Doa lah. Idea tu mencurah-curah. Macam-macam kau nak tulis. Okey. Ni cerita pasal yang Pertuan Agong ni dah pukul 11. So saya tambah lagi 15 minit tentang yang di Pertuan Agong. Okey, jelaskan bidang kuasa yang di Pertuan Agong dalam perlembagaan persekutuan. Jelaskan bidang kuasa. Wah, yang ni menimbun-nimbun. Sebab ada soalan,
Ada soalan kalau dia kata jelaskan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dalam badan perundangan. Itu dia dah jadi spesifik. Tak boleh cakap dalam badan eksekutif. Salah Okey. Tak apa, kita pergi satu-satu. Yang rasa tak boleh, pergi C. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Saya tak berapa banyak pengetahuan. Jangan. Orang suruh kau jawab, bukan nak tanya kau tahu tak tahu. Maksudnya guna pesta. Apa kepentingan sistem demokrasi dalam negara kita? Apa kepentingan pengamalan sistem demokrasi? Apa pentingnya sistem demokrasi? Politik negara stabil, negara akan menjadi aman, ekonomi negara akan meningkat. Tapi yang paling penting, sistem demokrasi adalah kaitan kuasa di tangan rakyat memilih pemimpin melalui pilihan raya. Saya rasa ada beberapa markah dalam ayat tu. Demokrasi adalah sistem di mana rakyat berhak memilih pemimpin dalam pilihan raya. Kepentingan sistem demokrasi itu apa? Menggunakan Suruhanjaya Pilihan Raya sebagai badan khas yang menjalankan pilihan raya. Okey? Itu sebenarnya jawapan dia tapi yang lain-lain tu yang memberi mana-mana yang munasabah. Okey, dekat sini slide saya dah habis. Saya sambung ada tu. Tak nak. Saya nak cerita pasal yang di Pertuan Agong tadi Sekejap. Kat sini komparasi pun tak masuk lagi. Aduh. Ni dia. Tu dia. Saya tambah sikit Masa kecederaan Okey. Apa tadi? Ni Nampak tak? Bila kita buat sesuatu, kita kena tahu apa kita buat tu. Kita bukan mengabang-abang. Kau mengabang? Ada pelajaran dia mengabang. Dia salin semua jawapan. Silalah jangan buat macam tu Itu macam orang asli 21 dalam sekolah semua salin. Cikgu kata, awak jangan pening-pening, awak salin semua soalan. Tu cikgu dia sebab kita jumpa macam tu betul pun sekolah orang asli. Okey. Sekarang ni soalan, apakah kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong dalam perundangan? Ini kalau soalan dia spesifik dalam perundangan. Bila cerita pasal undang-undang, tekankan tentang rang undang-undang. Raja ataupun yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa mempersetujui atau memperkenankan pembentangan undang-undang dalam Dewan Negara. Boleh? Kemudian, ini kuasa perundangan yang paling best. Mari sini, datang bersidang. Mari semua datang. Maksudnya apa? Mempunyai kuasa memanggil parlimen bersidang. Mana buku teks kau? Tengok gambar buku depan. Adalah parlimen. Jangan parlimen kau hilang akal. Semua tak boleh sebut buku teks. Parlimen bersidang. Kuasa perundangan yang di-Pertuan Agong menghentikan, membubarkan parlimen. Faham? Negara kita kalau kita nak pilihan raya yang di-Pertuan Agong, atas kuasanya akan memberhentikan, membubarkan parlimen untuk kita pilih siapa lagi yang akan menerajui kerajaan. Faham tak? Okey, seterusnya. Ini pegang ni sebab kita negeri Melaka Kita negeri Melaka. Ketua Agama Islam dalam negeri Baginda sendiri, siapa yang di-Pertuan Agong kita sekarang? Daripada negeri Pahang. So, beliau merupakan ketua agama Islam negeri beliau sendiri, atau kamu boleh kata merupakan ketua
bagi agama Islam negeri-negeri tidak beraja. Contohnya Melaka. Melaka, kita tak ada raja. Jadi, ketua agama Islam kita adalah Yang di-Pertuan Agong. Itu adalah kuasa perundangan. Kuasa perundangan, Okey. Yang paling tinggi, raja adalah lambang menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Sama tak macam PTM 1948 tadi? Itu list kita dia. Dan masa ni, kamu boleh katalah, dan Bumi Putra di Sabah dan Sarawak. Dan satu lagi, melindungi kepentingan sah kaum lain. Sama ni macam 1948 tadi dibawa ke depan. Okey. Satu lagi yang pelajar selalu lupa. Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat. Masa kita pandemik COVID-19, Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan darurat ekonomi. Faham? Jadi itulah kuasa perundangan Yang di-Pertuan Agong. Hello, dia nak 3 markah je, takkan tak boleh pun, kan? Menghentikan parlimen, memanggil parlimen. Dan 2, mengisytiharkan darurat. Selesai dah. Dah apa masalah kau? Kan? Faham tak? Okey. Ni kalau dalam buku teks kamu lah. Ini menimbun ni, kalau dia tak kata apakah tugas, kalau dia kata nyatakan tugas Yang di-Pertuan Agong, Masya Allah, banyaknya. Tugas dalam bidang eksekutif, tugas dalam bidang perundangan, tugas dalam bidang kehakiman. Kuasa dia, kuasa eksekutif, kuasa perundangan, dan ada satu lagi, aspek kehakiman. Penat nak baca. Okey, tak apa. Kita pergi kepada rumusan. Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri. Betul? Okey, melantik Perdana Menteri. Ini adalah kuasa eksekutif. Melantik Perdana Menteri dan jemaah menteri. Pelantikan jawatan penting. Apa jawatan penting? Ambil salah satu. Kau suka yang mana? Ahli SPR. Ataupun kau suka yang mana? Tim-tim budak-budak perakaunan. Audit negara. Ketua audit negara. Gaji besar Okey. Ingat, Panglima Angkatan Tentera. Sebab dekat Melaka ada 2 camp dekat dengan kamu ni. Camp Sungai Udang, camp Terendam. Semua hilang akal. Kan? Tak boleh fikir. Panglima Angkatan Tentera. Dan ni, kalau kau ingat tentera, kau akan dapat poin ni. Merupakan pemerintah tertinggi dalam Angkatan Tentera Malaysia. Siapa bapa tentera? Tak boleh jawab. Lempang kan? Tak payah dia kau lempang. Kan? Okey. Kuasa melantik diplomatik. Kuasa diplomatik iaitu melantik duta. Duta yang dihantar ke luar negara. Wakil kerajaan kita dihantar ke luar negara. Faham? Satu je negara kita tak hantar. Kedutaan Malaysia tiada di Israel. Okey? Sebab kita tak mengiktiraf Israel sebagai kerajaan dan negara. Okey, ini adalah kuasa perundangan tadi, cikgu dah sebut. Nanti dalam slide ni kamu boleh tengok Ketua Agama Islam, hak keistimewaan orang Melayu. So, saya bagi dalam bentuk grafik sikit lah. Menghentikan, membubarkan parlimen, memanggil parlimen bersidang, pengisytiharan darurat. Okey. Ni kuasa perundangan tadi, cikgu dah baca. Slide ni. Apa kepentingan institusi beraja terhadap negara kita? 11.10. Kepentingan 1. Guna pesta sebagai simbol perpaduan. Payung tak ada menjadi payung kedaulatan negara.
Sebab nota saya ada payung sebenarnya. Payung tu warna kuning. So kuning tu melambangkan kedaulatan raja. Okey. Boleh tak kita kata institusi beraja menjaga apa? Agama Islam sebagai agama rasmi dalam negara kita. Boleh? Okey. Ni institusi seimbang. Tu institusi yang mana check balance. Tahu check balance? Check balance ni maksudnya apa sahaja yang diberitahu oleh Perdana Menteri yang di Pertuan Agong boleh memperkenankan atau menolak. Faham tak? So yang di Pertuan Agong itulah kuasa beliau dalam perundangan. Okey, apa kepentingan yang di Pertuan Agong ni, institusi beraja ni? Menjaga keistimewaan orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain sebagai benteng menghalang penjajahan. Ataupun kamu kata apa kepentingan institusi beraja? Mengekalkan, mempertahankan kemerdekaan, memastikan politik negara stabil. Okey? Memastikan keselamatan rakyat. Pesta lah pula. Nampak? Jadi kamu kena sentiasa fikiran kamu, hello, kau duduk tau, saya berdiri ni berpeluh-peluh tapi saya rasa sangat bersemangat bila cerita pasal sejarah. Kalau saya baca je macam tadi kan, kau pun dah tidur lama dah. Faham? Cikgu dah tua, cikgu dah tahun ni 46 tahun. 46 tapi nampak muda kan? Ya. Terima kasih, saya tahu kau nak cakap tu. Okey. Ya. Apa dia? Apa? Time off. Time off. Ya, saya faham. Kita nak bagi lagi extra 3 minit. Sampai 11.15. Ada soalan? Soalan. Saya dah cakap tadi umur saya 46. Kan? Tadi sebenarnya dia tak bagi soalan tu. Okey, tu dia. Kalau ikut pesta, menjaga keamanan negara, memberi keadilan kepada rakyat. Adil. T, menjaga tolak ansur. Banyak sangatlah. Kau baca lah ya. Tapi memang ada banyak lagi lah Sebenarnya cikgu nak kongsikan. Slide ni ada 75. Sebenarnya saya dah kongsikan 2 hari lepas. Dan ada antaranya saya dah kongsikan sejak awal tahun. Nasib kau lah kan? Kau yang tak baca kan? Tu dia. Tapi apa-apa pun, terima kasih kerana hadir dalam kelas hari ini. Kita jumpa. Jangan lupa, kita ada temu janji pada hari Rabu 8 malam. Nak dapatkan link dia, masuk dalam grup sejarah, tengok link dia. Sama-sama kita memenuhkan terusi hadapan. Sekolah lain punya pasal dia. Sekolah STAM. STAM hadir. Kau scan situ. STAM hadir. STAM. Biar satu Malaysia tengok. Itu jadi kan. Nanti kata, jangan scam. Kalau boleh, kamu jangan hebohkan apa yang cicit-cicit tu. Sebab begitu-begitu ni, kau dengar, fokus pada apa yang ingin disampaikan. Okey Okey, terima kasih. Saya harap semoga dapat menjawab dengan tenang, dengan idea berlimpah-limpah. Terima kasih. Terima kasih semua. Saya daripada wakil panitia sejarah mendoakan kamu semoga mencapai kecemerlangan. Untuk apa yang minta mencapai, doakan yang terbaik, buat yang terbaik, insyaAllah. Terima kasih semua. Ni cikgu kamu nak ambil gambar ni. Okey, kita end broadcast.